Selamat petang, apa khabar semua? Anda sekalian semua baik? Semoga anda kita semua sihat sejahtera. Apa khabar? Selamat petang. Hari ini perbincangan kita bukan mengenai apa-apa yang tak kena-mena dengan basikal. Kadang-kadang saya ada mood nak cerita-cerita pasal perayaan ini itu kan. Hari ini saya lebih berminat berbincang dengan rakan kita semua di luar. Tolong-tolong share sebab apa? Hari ini punya perbincangan mengenai Tour de France. Tour de France ni adalah satu perlumbaan yang cukup besar di dunia dan mengandungi hampir 21 peringkat keseluruhannya. Tetapi hari ini kita jangan pergi terlampau jauh, jangan terlampau mendalam kerana kita mula dengan basic dulu. Basic dulu bermaksud apa pandangan kita kepada skrin TV kita. Okey? Apa yang kita nampak di dalam skrin di TV, jadi di sana kita dapat tahu perlumbaan. Okey? Peringkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dalam perlumbaan Tour de France, banyak pemenang dia. Okey? Ada pemenang A, B, C, D. Hari ini kita akan bincang yang itu. Hi CW4, how are you? Jadi kita akan berbincang mengenai sedikit sebanyak permulaan Tour de France ini. Hari ini masuk ke peringkat kelima. Sebenarnya saya nak mula di peringkat 1 sampai setiap hari, tetapi disebabkan PKP saya tak boleh datang kedai. Jadi hari ini kebetulan saya nak ambil barang sikit. Jadi saya sempat membuat live mengenai Tour de France, musim basikal, perlumbaan basikal di Tour de France, ya. Okey, minta share sebab apa perlumbaan ini saya nak memberitahu, berbincang dan memberitahu lebih mendalam bagaimana kita nak mengetahui perlumbaan Tour de France dari peringkat pertama, apa yang kita nampak dalam TV, apa pemenang baju mereka dan sedikit sebanyak bagaimana mereka mendapatkan baju di keseluruhan perlumbaan ini dan sedikit sebanyak perlumbaan harian mereka, ya. Sila tolong share sebab apa? Saya rasa yang ni saya rasa ramai rakan yang masih belum berapa faham perlumbaan Tour de France ini lebih mendalam. Tetapi hari ini saya akan memberitahu anda semua apa kebaikan tahu lebih mendalam setakat kita menonton pergerakan mereka, laju, lepas tu macam ni, macam tu. Hari ini kita bagi lebih mendalam. Hai Kenny, selamat petang. Perlumbaan hari ini masuk peringkat kelima. Jadi apa kata kita mula dengan peringkat pertama, okey? Okey, peringkat pertama adalah kita masuk terus saja sebab apa? Takut nanti terlampau panjang. Masuk peringkat pertama, macam mana mereka nak memberi baju pemenang-pemenang di peringkat pertama. Oleh kerana peringkat pertama tidak mengandungi pemenang, maka semua masih menggunakan baju yang sama. Baju bersama bermaksud pasukan mereka sendiri. Sehinggalah tamat perlumbaan peringkat pertama, mereka akan memilih pemenang yang menang hari pertama, mewakili peringkat kedua dengan baju mereka. Okey, bermaksud baju kuning. Baju kuning macam mana kita nak tahu? Saya rasa semua orang akan tahu baju kuning adalah baju pemenang keseluruhan. Faham? Hai Robbie, selamat petang. Minta share. Baju kuning saya rasa semua orang tahu. Baju keseluruhan mereka pemenang keseluruhan. Okey. Baju kedua, baju boleh dikatakan baju hijau. Baju hijau adalah baju sprinter. Okey. Baju sprinter yang mengandungi satu pemenang saja, sama seperti jersey kuning. Raja Bukit berwarna yang merah bertompok putih. Yang warna putih bertompok merah. Okey. Jadi yang itu panggil King of Mountain.
King of Mountain punya jersey, Raja Bukit. Dan seterusnya, satu lagi jersey adalah Best Young Rider. Best Young Rider adalah siapa? Pemenang rider yang termuda di satu tahap umur dia. Nanti saya akan bincang satu demi satu. Minta share, tolong Tour de France. Kita hari ini bincang pasal Tour de France. Saya tengok, begitu seronok saya melihat perlumbaan yang sehingga hari ini ke peringkat keempat semalam. Hari ini peringkat kelima. Okey. Peringkat pertama. Tour de France banyak aksiden dan juga banyak masalah, tetapi inilah liku-liku pemenang dan risiko yang mereka kena hadapi, dan teknik strategi dari manager adalah cukup penting. Okey, apa kata kita terus berbincang mengenai jersey kuning tadi. Jersey kuning adalah memerlukan keseluruhan, juara keseluruhan nombor 1 untuk pemenang Tour de France. Okey. Macam mana dia datang ke Tour de France menjadi yellow jersey dia? Dia adalah macam ini. Setiap hari kita mengandungi mungkin dalam 100 lebih pelumba. Setiap pelumba yang mencecah ke garis penamat, mereka adalah ada masa dia. Okey? Bila pemenang lalu garis penamat, seterusnya, dia akan kira timing dia. Okey? Katakan, 5 orang, 10 orang. Satu kelompok. Habis perlumbaan hari itu. Bersama. Maka, 1 ke 10 orang itu adalah masa yang sama. Faham? Adalah masa sama. Dan, seterusnya, katakan kelompok 2 datang. Di belakang kelompok pertama. Dalam 10 saat. Maka pemenang nombor 1 di kelompok 1 itu, dia adalah 10 saat advantage. Pemenang 10 saat di depan oleh kelompok kedua. Ikut. Seterusnya, Edwin, apa kata dalam kelompok ni macam mana? 1 sampai 10 ni, pemenang ada 10 saat. Macam mana? Ada tak beza masa? Nombor 1 dengan nombor 10, dalam orang tu, kelompok yang sama, semua masa sama. Macam mana nak banding pemenang? Siapa lalu garis penamat dulu? Okey? 1 sampai 10, sama masa, pemenang dia 1, 2, 3, siapa lepas garis penamat. Dan kelompok kedua adalah di belakang 10 saat, katakan ada kelompok ketiga. Mungkin dalam 1 minit, 2 minit, dia akan di bawah 1 minit atau 2 minit, dan seterusnya. Maka itu untuk hari pertama perlumbaan. Jikalau mereka start hari esoknya, peringkat kedua, peringkat ketiga katakan ya, mereka akan membawa jersey mereka. Jersey kuning, memakai jersey kuning di peringkat kedua, maka dia adalah orang yang paling di hadapan atau orang yang paling tinggi dengan masa pecahan dia, pemenang dia. Dalam top 10 tadi itu, kelompok pertama tu, masa dia sama. Tetapi, bila kita masuk ke peringkat kedua, ini carta akan pergi ke peringkat kedua. 1 sampai 10, orang yang sama masa. Tetapi, perbezaan yang kelompok kedua, beza 10 saat, jadi mereka adalah di belakang 10 saat. Tapi permulaan perlumbaan tu, sekali. Dia flag off, sama-sama lalu, sama-sama jalan sekali. Tetapi di penghujung perlumbaan, mereka masih ada 10 saat jikalau bersama. Okey? Jikalau bersama. Maka timing itu sentiasa berubah jikalau mereka boleh lebih laju daripada jersey kuning tu mengambil balik 10 saat tu. Boleh ikut? Boleh ikut? Boleh tangkap So far so good? Ya? Yeah? Okey. Jadi, jersey kuning ini akan digunakan sehingga sesiapa yang akan mencabarnya di peringkat kedua atau ketiga, keempat, kelima,
Jadi sehingga ada orang boleh lebihkan yang dalam kelompok tu, sesiapa pun boleh menang jersey kuning, tetapi dengan jarak masa yang 10 saat atau seterusnya kelompok yang bawah, mereka kena menang dia lebih 10 saat, atau di kelompok kedua, ketiga yang 5 minit, 10 minit, hari satu lagi dia boleh menang dia lebih daripada apa yang dikalah hari pertama, kedua itu. Boleh tangkap? Boleh faham? Boleh? Cuba ikut. Jadi yellow jersey adalah pemenang keseluruhan. Jadi sesiapa nak menang dia kena menang balik prestasi timing dia, bukan untuk harian dia, lumba dia. Tour de France adalah perlumbaan peringkat. Jikalau anda nak tahu lebih mendalam, kemudian nanti kita lihat dalam video, baru kita boleh faham. Okey? Jadi sehingga keseluruhan 20 hari perlumbaan, maka keseluruhan timing itu akan ubah-ubah sehingga hari terakhir. Sesiapa yang guna jersey kuning yang boleh bertahan sehingga penghujung perlumbaan, jadi maka dia boleh menang sebagai keseluruhan Tour de France winner. Okey? Okey, itu untuk jersey kuning. Apa kata jersey kuning? Jersey hijau. Jersey hijau adalah satu jersey sprint. Kiraan mata dia bukan seperti masa seperti jersey kuning. Okey? Jersey kuning adalah keseluruhan. Jersey hijau tiada ikut masa. Okey? Follow Jersey kuning sudah, kita baca jersey kuning, jersey hijau. Jersey hijau tidak mengandungi masa. Jersey hijau mengandungi point, markah yang mereka terpaksa mengejar. Okey, macam mana dia nak dapat point tu, Edwin? Masa itu tak penting untuk jersey hijau. Okey? Tetapi di satu peringkat, katakan satu peringkat tu flat road. Satu hari nanti boleh tengok Tour de France petang ni, boleh lihat Tour de France yang 2-3 hari lepas, boleh ikut satu carta. Bila carta flat road, you boleh nampak banyak bendera warna hijau atau sprint point. Peringkat, katakan peringkat kedua, ketiga, keempat, mereka memecahkan distance itu, katakan kilometer 120 kilometer perlumbaan hari itu. Mereka memecahkan, mungkin ada 3 sprint point. Ada tembok hijau. Bila mereka ada tembok hijau, bermaksud sana adalah untuk mengumpul point. Sesiapa nak jadi raja pecut baju hijau, maka mereka kena bertungkus lumus pergi ke tembok hijau tu, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dari sana mereka akan mengumpul mengumpul mata. Mereka akan mengumpul mata untuk simpanan keseluruhan. Jadi salah satu peringkat mungkin ada katakan 3 ke 5 sprint, katakanlah 3, mungkin 3 lah. Saya rasa 3-4 sprint point kemungkinan ada satu peringkat tu ada. Okey, macam mana kiraan mata dia? Jersey hijau, jikalau nombor 1, you dapat 45 mata. Jersey hijau 45 mata pertama, 35 mata untuk nombor 2, 30 mata untuk nombor 3, 26 mata nombor 4, dan dia akan kurang 4 mata seterusnya sehingga top 15. Setiap 15 cyclist akan mendapat mata dia. Itu untuk setiap sprint yang mereka lalu untuk mengumpul mata. Tadi yang saya sebut 45 mata itu adalah ending line, di penghujung perlumbaan. Dan seterusnya, mata lebih kurang, yang baru saya beritahu tembok lain-lain kecil-kecil tu, sprint point tu adalah lebih rendah daripada penghujung perlumbaan. Itu sprint kat penghujung. Ada bendera kan untuk finishing tu. Yang itu untuk point tu, kalau yang tembok kecil-kecil tu, mereka punya kiraan mata lain lebih rendah. Nombor 1 30 mata, nombor 2 25 mata, nombor 3 22 mata, seterusnya 22, 19, 17 sehingga posisi ke-15. Okey.
Itu adalah untuk kiraan Raja Sprint. Raja Sprint. Okay? Raja Sprint ini adalah untuk baju hijau. Seterusnya kita pergi ke baju polka dot. Polka dot bermaksud berbintik putih. Baju putih berbintik merah. Okay? Jadi di sana anda akan tahu siapa pemenangnya. Tadi jersey kuning, lepas tu jersey hijau. Sekarang kita cerita mengandungi jersey polka dot yang sebagai Raja Bukit. Di Malaysia banyak perlumbaan mengenai Raja Bukit tidak begitu straight to the point. Dia satu tahap dari satu perlumbaan, mula dan akhir di atas, dia Raja Bukit. Tetapi kiraan di Tour de France, mereka tidak kira sebegitu. Mereka kena kira di 20 hari. Mengumpul mata juga. Bukan kiraan masa. So, kiraan masa hanya untuk keseluruhan. Juara keseluruhan, iaitu baju kuning. Di King of Mountain, mereka memerlukan mata seperti sprint tadi. Dia ada katakan perlumbaan nombor 5, nombor 7 stage, nombor 8 stage, ada banyak bukit, gunung. Mereka akan meletakkan tembok polka dot, point, collection point di atas bukit. Katakan hari ini ada 5 bukit. Mereka memilihkan satu di puncak. Dia meletak satu banner, cakap collection point. Jadi King of Mountain punya orang nak menang, mereka akan mencuba taktik membawa Raja Bukit mereka mengambil poin yang sepatutnya kena di atas puncak bukit itu untuk keseluruhan Raja Bukit. Itulah macam kita nak mendapatkan baju polka dot itu. Jadi bila polka dot jersey itu sama juga, jikalau anda mahu merampas jersey mereka, anda harus meninggalkan dia, berada di hadapan dia dengan mata dia, bukan masa. Okey? Jangan lupa, jangan confuse. Perlumbaan itu adalah kiraan mata, bukan kiraan masa, ya. Okey? Jadi setiap Tour de France punya pemenang ada ciri-ciri dia, macam mana itu teknik dia. Okey, jadi nanti kita tengok di Tour de France. Saya akan ringkaskan video nanti bagi lebih memfahamkan apa itu di atas TV screen anda dan kenapa ada jarak dia, macam mana, kenapa, nanti saya tunjuk dalam video tu, ya. Okey, selepasnya jersey pertama jersey kuning, jersey kedua jersey hijau, jersey ketiga polka dot dan jersey keempat adalah apa? The Young Best Rider punya jersey. The Young Best Rider jersey adalah pemenang seperti apa dikata, Young Best Rider. Pemenang, bukan pemenang lagi, tetapi Young Best Rider bermaksud pelumba berwibawa akan datang. Bermaksud the future cyclist yang kuat lah. Maksud saya yang tengah meningkat. Lebih bagus. Yang tengah meningkat dan prestasinya mereka bagus. Kiraan dia macam mana, Edwin? Yang tu macam mana kiraan dia? Kiraan dia adalah sama seperti yellow jersey. Tetapi mereka tidak ambil masa. Masa untuk nombor 2, nombor 3, mereka pilih satu saja. Macam mana dia nak cari pemenang memakai jersey putih itu? Okay? Jersey putih. The leader of young best cyclist. Okay? Yang kategori dia. Jadi, pelumba muda terbaik adalah dipilih mengikut nombor 1, umur bawah 26 tahun. Bawah 26 tahun adalah dimaksudkan apa? Best Young Rider punya kategori. Tour de France ni banyak umur. Ada yang 20 lebih, ada yang 30 lebih, ada yang 40 lebih. Jadi mereka punya masa semua adalah berbeza. Jikalau anda umur bawah 26, anda adalah kategori bawah 26 tahun. Anda kategori boleh masuk cuba merampas baju putih kategori dia. Okey, ia tak begitu famous, tetapi mereka mengeluarkan jersey ini untuk saya rasa menolong motivasikan generasi baru punya cyclist untuk
lebih kuat masa akan datang. Okey, itu untuk jersey warna putih. Jadi semua adalah 4 jersey yang kita boleh lihat dalam Tour de France di TV kaca anda. Jadi nombor 1 kita nak recap. Nombor 1 jersey kuning, nombor 2 jersey sprinter, nombor hijau, nombor 3 polka dot warna putih bertompok merah, nombor 4 jersey putih. Jikalau ada terlihat di siaran TV anda Tour de France, maka anda boleh tahu lebih jelas. Selain daripada komentator memberitahu, hari ini saya memberitahu dengan bahasa Malaysia, mereka ada teknik perlumbaan. Hari ini kita tak mau cakap cerita teknik dia lagi. Kita hanya nak memerlu tahu kenapa pergerakan mereka sebegitu. Okey, dan apa berada di skrin TV anda dan masa yang you nampak petak tu berapa, saya akan beritahu kemudian di dalam TV. Okey, boleh tahu? Ada apa soalan sebelum kita pergi ke melihat Tour de France? Ringkaskan dia, nanti kita boleh tengok Tour de France dan di sana saya akan menerima soalan dari anda. Saya akan jelaskan apa yang anda perlu tahu. Tembok, betul. Haji, betul. Haji, tembok hijau. Betul. Tembok hijau. Ada apa soalan sebelum kita pergi ke section 2? Tak ramai, tak apa. Kita at least nanti sebab boleh recap, boleh lihat balik di sana, boleh fast forward sekali ya. Okey. Ada apa-apa yang boleh tanya sebelum saya mula topik kedua? Jadi topik kedua akan memberitahu di dalam skrin TV anda apa itu di kiri kanan bawah atas. Okey, saya akan tunjukkan dia. Ping, how are you? Thank you. Ada siapa? Tengok. Selamat datang, selamat petang. Apa khabar? Sorry, baru-baru ni tak boleh datang kedai, jadi saya kena hari ini ada sempat nak ambil barang sikit baru boleh buat live saya. Okey. Maaf ya sebab tak ada TV monitor besar. Sekejap. Boleh nampak? Boleh nampak jelas? Siapa boleh sana? Hi, thanks for coming from Bangkok. Today we're talking about the Tour de France. What you see on the screen and description what is going on the race. Okay, a bit recap on the stage 1. Ini adalah peringkat pertama yang apa yang saya nak beritahu. Jikalau ada apa soalan, anda tolong beritahu saya. Jadi saya dari sana saya akan memberitahu apa dan kenapa. You boleh beritahu saya. Saya ada di tepi skrin. Boleh lihat nanti. Here he goes again. Huge attack from the Bora Hansgrohe rider. Skelling deciding to go solo on the 4th climb. The Tour debutant who took his first career win earlier this month, quickly opening up. Dengar tak tadi ada radio? Ada bunyi radio seperti ada orang bercakap. Dengar tak? Okey. Yang itu adalah nombor 1 dari tim dalam kereta. Dia panggil official car. Kereta nombor 1 berwarna merah. Itu adalah kereta official nombor 1 yang akan memberitahu keadaan perlumbaan. Dalam radio itu, setiap pasukan punya kereta mengandungi radio yang boleh berkomunikasi dengan setiap pasukan punya leader punya kereta. Okey, dalam radio tadi tu ada dengar tak? Saya ulang kejap And then drama in the peloton. Oh, dah lepas, sorry. Kejap Attack from here he goes again. Huge attack from the Bora Hansgrohe rider. Skelling deciding to go solo on the 4th climb. The Tour debutant who took his first career win earlier this month, quickly opening up a gap. Dengar tak tadi radio tu?
Okey, radio itu adalah tim pasukan. Itu leader punya kereta warna merah memberitahu apa perkembangan perlumbaan di hadapan. Oleh kerana kenapa mereka akan memberitahu dalam radio, dalam kenderaan, sebab setiap pasukan tidak dapatlah lihat dalam perlumbaan harian itu. Tetapi mereka akan mendapat berita dari kereta warna merah, official car nombor 1, boleh lihat apa perkembangan berlaku di setiap masa dalam kelompok besar itu, peloton. Jikalau ada orang attack, mereka akan beritahu rider ini nombor berapa dari pasukan apa, di kilometer berapa dia membuat attack. Jadi saya rasa kita tak nak pergi sana dulu, tetapi kereta merah itu adalah memberitahu keadaan situasi di perlumbaan untuk pasukan seterusnya di belakang, ya. Okey. In the peloton. Oh, a huge crash at the side of the road. I don't know what happened there, but everyone has come down. Can you believe a fan would be doing that? That was just crazy. Di setiap perlumbaan, paling pantang adalah aksiden. Okey, team manager adalah penting membuat pengaturan untuk rider mereka berada di situasi di mana, keadaan apa, berada di mana, keadaan apa, patutnya berada di mana. Jadi bila perkara aksiden ini kemungkinan kita tidak dapat kawal bila berlaku, tetapi team manager adalah penting untuk mengawal pelumba mereka sendiri untuk menjaga prospek pemenang mereka. Jadi segala-galanya, jikalau pemenang prospek rider paling kuat jatuh, maka mereka akan tunggu leader mereka walaupun dia belum masih menang lagi, tetapi mereka memerlukan teammate untuk membawa dia balik ke kelompok depan kerana dia adalah rider nombor 1 tim mereka. Okey, jadi aksiden sebegini memang kita tak mahu tengok kerana injury banyak, kemungkinan tak dapat continue perlumbaan seterusnya, maka mereka akan lebih sedih sebab perlumbaan besar ini sesiapa pun tak mahu, tak boleh continue di peringkat awal. Okey, sambung. Well, chaos and confusion on the roads of the Tour de France, with several stage contenders forced to chase back on, including Van Aert and Sonny Colbrelli. Schelling was eventually caught with 27 kilometres to go, with the pace always increasing. Park is once again Edith Schelling caught by the park. Boleh dengar tadi? Saya ulang balik sikit. The favourites all back together. Cuba dengar. The favourites all back together again, but there was more chaos on the horizon. The favourites all back to Once again Edith Schelling caught by. eventually caught with 27 kilometres to go. Lihat, dengar The di sini, pace radio always official increasing. kereta merah telah Park is once again Edith Schelling caught by the park. okey. Official merah tadi telah memberitahu, bukan saya saja, setiap kereta yang mengandungi radio mereka, ya. Oh, a huge crash. Loads of riders go down on the right-hand side of the road, the left-hand side as we look. That was a massive crash. I'm not sure that Chris Froome can get himself back on his bike here. De Koenig quick-step in a perfect position to set it up for Julian Alaphilippe. Here goes Julian Alaphilippe. The firework is lit, and Alaphilippe now goes forward to try and take the yellow jersey. Well, Van Aert cannot respond. He looked over his shoulder to see who was going to close his gap. He's stuck on the front now. Look at Alaphilippe go. 4 hours, 37 minutes, coming up to 4th. Ini adalah garis penamat 1 km sebelum penghujung perlumbaan. Can he get himself to this final run into the finish and take the first yellow jersey? Tadi ada nampak tak tembok 1 km tu? Tembok 1 km itu
memberitahu semua pelumba last 1 kilometer. Tetapi dalam official result, dalam 1 kilometer itu, jikalau mereka lalu dalam petak yang sama situasi dia, berada sama kelompok, maka penghabisan dia adalah semua sama. All same time. In the last km, kalau you lepas tembok 1 km itu, consider the timing akan semua orang sama dalam sama kelompok. Jikalau anda tiada dalam kelompok di sana, penghujung perlumbaan adalah berbeza. Timing dia berbeza. Ada confuse sikit, tetapi it's okay, at least you know what is happening. Okay? The race. He's going to deliver the first yellow jersey. He's going to think back to the last few weeks. He became a father to Nino. I'm sure that is going through his mind right now. Here he goes, Julian Alaphilippe. He wins Kita habis peringkat pertama of the Tour de France. Kita pergi peringkat kedua. Kita cuma nak highlight saja ya. Welcome to stage 2 of the Tour de France. There was one non-starter, Marc Soler from Movistar, but Chris Froome was able to set off in spite of suffering injuries in yesterday's crashes. After 10 kilometres, 4 men managed to get a gap. Anthony Perez back on the hunt for the King of the Mountains points. The Cofidis man was joined by Ed Turns from Trek Segafredo, Simon Clark from Quebec Next Hash, and Jonas Koch from Intermarché Wanty-Gobert. But Edith Skelling wasn't going to give up his polka dot jersey without a fight. The Dutchman from Bordeaux Hansgrohe bridging across with Jeremy Cabot from Total Energies. Well, Turns was joined by Cabot as the rest of the escapees were caught. Clark even suffered a minor crash. The leading duo with around a minute and a half in hand heading into the final 50 kilometres. With Jersey bonus kuning, seconds nampak? available on the first climb of Mur de Bretagne, there was a huge increase in pace in the peloton. 8, 5 and 2 seconds up for grabs for the first 3 men over the line, and the GC favourites were looking very keen indeed. Nampak tembok tu. Turns still going solo up at the front, but he was caught Tembok ini adalah tembok untuk, nampak tak ada bintik merah tu. Bintik merah adalah baju putih bertumpuk merah adalah baju King of Mountain. Okey, sesiapa yang lalu di sana dulu akan mengumpul kategori 1, 2, 3. King of Mountain mereka mengandungi ada 2-3 peringkat. Dia panggil Cat 1, Cat 2 dengan Cat 3. Pecahan mata mereka adalah juga berbeza. Saya tidak mahu pergi mendalam sangat, tetapi sedikit sebanyak mengendali King of Mountain ini adalah dia ada hampir 4 different ada 4 different kategori untuk King of Mountain. Dia panggil Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4 untuk pecahan lihat berapa ketinggian punya perlumbaan hari itu untuk mengumpul mata yang lebih bagus. Okey, itu panggil kategori untuk King of Mountain. Okey. through the village of Mur de Bretagne, and then it was time to attack the Mur. Now a bit of a move, look at this. A huge attack from Mathieu van der Poel. He's decided it's all about long range, it's all about going for the victory in a way no one expected. Mathieu van der Poel, always man ready to do the unexpected. I wasn't anticipating any of the big favourites to attack from this far out. There's still 16.7 kilometres to race, a kilometre and a half to go of this tough climb. Here goes Julian Alaphilippe and Tadej Pogacar. Mathieu van der Poel 8 seconds, Pogacar 5 and Roglic with 2. And Mathieu van der Poel goes after Quintana. And here goes Tadej Pogacar in the white jersey. Mathieu van der Poel catches the Colombian with 1 kilometre of racing to go. Who's going to take this win? Mathieu van der Poel. Here goes Sonny Colbrelli. The Italian champion launches on the left-hand side. Nak tahu tak kenapa dia pergi ke kiri, ke kanan? Oleh kerana bila you buat attack, jikalau boleh jikalau boleh anda tidak mahu ada orang ikut di belakang. Oleh kerana dia pergi ke tepi,
attack ke tepi kiri kanan untuk mengelakkan orang ikut belakangnya. Sebab ikut belakang boleh curi angin. Jadi maka dalam perlumbaan ini dia berada di kiri skrin kita tu. Jadi boleh tengok dia attack di sebelah kiri, tiada orang ikut di belakang dan cuba sedaya upaya sampai ke garis penamat. Nampak tak? Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Betul tak? Dia betul-betul nak menang hari ini. Launches as though he's been shot out of a cannon on the Mur de Bretagne. Here goes Mathieu van der Poel. Alaphilippe is looking to see what is going to happen. Nampak tak jarak dia dengan jarak baju kuning? Nampak tak jarak dia? Hanya berapa saat? Mungkin 1-2 saat. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saat. Dia menang jersey kuning 6 saat untuk mendapatkan jersey kuningnya. Nampak? Faham tak maksud saya sekarang? Walaupun hari peringkat pertama semua sampai sama, masa dia sama, tetapi hari kedua dia dapat 6 saat hadapan. Jadi dia pakai jersey kuning. Jersey polka dot yang tadi dapat poin-poin tu ya. Kita pergi peringkat ketiga ya. Ini peringkat ketiga. Riders all turning up, ready to go in the city of Lorient. And from Lorient, they will travel to Pontivy for the first time in the Tour's history. 182.9 kilometres should provide the first opportunity for the sprinters. Just 2 classified climbs and an Petak intermediate hijau, sprint. sprint. Before Nampak? a tricky finish with a few Satu twists and sprint. turns towards the Point end. dia. Ini adalah Breakaway cat dia. didn't take long to go on day 3. Yet again, Ida Schelling was up the road for Bora Hansgrohe, trying to take the polka dot jersey off of the back of Mathieu van der Poel. Schelling looking after it for him on this day, accompanied by 4 riders in the break, but behind there was drama early on as Tony Martin, Robert Geesink and Gerard Thomas fell. Thomas looking initially in trouble, having a dislocated shoulder and having to have it put back in. Geesink, unfortunately, a non-finisher. Bad news, number Visma down to 7 men. Thomas was held back to the peloton by his teammates, and up ahead the breakaway fought the prizes out. Schelling will go out and take Dia the mengumpul sole point at the top of the poin first line. seberapa banyak He then yang lead the boleh. breakaway, Nampak tak tadi? and he keep the jersey for the next few days with no points on offer until stage 6. Inside the final 10 kilometres, the break brought back, and unfortunately more bad drama started. Primož Roglic going down. He was forced to chase back on once back on his bike, but looking in a mess. The drama hadn't finished there, I'm afraid. On their way into town, 4Ks out, a bad crash with Jack Haig on the ground. Several other riders caught up behind, Haig being treated, and a front group of only around 25 riders left to contest the sprint. In the yellow jersey, Mathieu van der Poel trying to lead out his teammates. Jasper Philipsen then took it out. Tim Merlier was sitting on the wheel and ready to go. Buani, Ewan, Sagan were all up there with Bol and Ballerini. Alaphilippe in the group. But then this happened. Another crash. This time with 150 metres to go. This time taking out Caleb Ewan and Peter Sagan. And Tim Merlier winning a stage at the Tour de France for the first time in his career. Just his third day at the Tour, Banyak and already a aksiden, winner banyak was kemalangan di behind peringkat ketiga. Ewan and the rest. Pogacar losing Kita pergi time. peringkat A 4, whole host of GC riders also shipping seconds. Primož Roglic. Peringkat 4 kita boleh tahu lebih mendalam untuk situasi yang tim mereka membuat And after an overnight strategi war of sendiri. words, the Tour de France resumed on day 4. The final of 4 Breton stages starting in Redon and heading to Fougères, 150.4 kilometres on the menu. Not a single King of the Mountains point, just one intermediate sprint, and a finish 6 years after the Tour's only previous visits to Sprint point. Fougères. Hari ini sprint point Mark mereka. Cavendish had won on that day. The day today was meant to start with a rider protest. Not everybody was in agreement until André Greipel turned up to enforce the issue.
Before. Kita tahu sikit sebanyak The lack of nanti. unity, the biggest message that we took away from the early Nampak dia protest. attack, dia akan kiri Once kanan the ya. racing did start properly, we had two riders go off the front. Brent Moore from Lotto Soudal, young rider from Belgium who'd impressed at the Dauphiné, was alongside Pierre-Luc Perrichon, and Van Moor would win the intermediate sprint at Vitré. Ini with just adalah over tembok 36 untuk Ks to go. sprint point ya. Plenty of points still available behind for the main peloton, and an exhibition of bike riding from Michael Marco, putting Mark Cavendish in a position where he didn't have to Jadi expend too much mereka akan energy to take the curi 15 mata points. seberapa banyak yang boleh ya. Just less than 20 kilometres to go. Breakaway still hanging out there. Perrichon unable to contribute fully, so Van Moor took off and went on an adventure. His lead would grow to well over a minute with it. Okey. Nampak tak petak ni? Petak ini nombor 1, petak nombor 2, petak nombor 3. Nampak? Petak 1 adalah siapa? Petak 1 adalah dia. Bermaksud dia adalah berada di paling hadapan rider pertama dalam keseluruhan punya perlumbaan setakat masa itu. Okey? Jadi di nombor 2 ini adalah pecahan masa dia. 36 ni apa? 36 saat di belakang. Okey? Kelompok ketiga mengandungi jersey kuning, jersey hijau, jersey polka dot, jersey warna putih. Bermaksud empat pemenang yang champion hari itu berada di kelompok ketiga. Maka dia ada peluang berada di hadapan 1 minit 3 saat. Jadi nampak tak? 36 saat, 103 saat. Ini perbezaan antara 3 kelompok. Kelompok pertama, leader dia, nombor 2, 1 orang, nombor 3, kelompok besar. Ini adalah kiraan pada masa itu. Tetapi ini akan bertukar-tukar. Ya? Kilometres still remaining. With just under 6 Ks to go. Okey, nampak tak apa berlaku di sini? Nampak tak apa berlaku di sini? Setiap pasukan mereka yang ada peluang membawa sprinter mereka di hadapan, maka setiap punya pasukan kena buat kerja. Buat kerja bermaksud mengembalikan rider pertama dari hadapan, kejar balik keseluruhan punya sesiapa di hadapan dan membuat persediaan untuk anchor dia. Bermaksud orang yang prospek boleh menang untuk hari itu. Bermaksud sprint. Sprint yang akan winner of the day. Mereka nak sprint dengan nak point dia juga. Setiap hari ada mata kiraan dia dengan membawa rakan yang prospektif nak jadi pemenang. Jadi mereka ada berapa cyclist? Tim dia, okey, tim dia mahu sprinter dia naik. Tim dia pun juga mahu membawa sprinter dia naik. Nampak tak baju dia? Baju hijau di belakang. Baju hijau, baju kuning, baju putih, semua berada di hadapan. Kerana apa? Kerana bila berada di belakang, mereka takut keadaan aksiden lebih tinggi sebelum lebih dekat dengan penghujung jalan dia, ya. Finally, the sprinters' teams got to work. Dries Stevenines and the rest doing their best for the Koenig Quickstep. Van Moor, though, was still causing danger. 1.5 Ks to go. He had that 15-second gap. 300 metres to go. He was still ahead. Would they catch him? Wouldn't he? Alaphilippe did a wonderful turn. It was then be led out by Alpecin Phoenix. Melia this time turning lead-out man a day after he won. Philipsen launching the sprint. Bol there as well. But in the blue jersey, Mark Cavendish hitting the finish line at the front for the first time on the Tour de France in 5 years. The 30-time stage winner picking up number 31. Cue the emotion, cue the drama, cue the tears. What a story. Many thought it would never be possible again. Just 8 months after wondering whether he'd have a contract anywhere to ride in 2021. It's a fairy tale story for Mark Cavendish and the Manx Missile firing yet again. Cavendish winning a stage at the Tour ahead of Bouhanni, Philipsen, Matthews and Sagan. Nampak tak kiraan masa dia? Plus kosong, plus kosong, plus kosong bermaksud mereka adalah berada di kelompok yang sama.
plus kosong masa dia bermaksud all same time. Okey, jikalau anda nampak ada campur 1 minit, campur 3 minit, campur berapa minit, bermaksud mereka di belakang rider yang siapa yang depan lalu garis penamat, jadi itulah pecahan masa dia. Sebelum rider kedua, ketiga yang lama sampai tu, jadi gap tu akan bertambah di sini. Ini adalah kiraan masa. Nombor 1, 3 jam 20 minit 17 saat. Jadi yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, disebabkan mereka adalah berada di kelompok yang sama, maka dia punya timing adalah sebegitu. Ya. Nanti kita tengok keseluruhan punya result. Ya. One of the most incredible sporting stories that you were ever likely to see. Another creator of big moments. Ini adalah jersey kuning yang kita cerita, masih dipegang oleh peringkat kedua pemenangnya. Lepas tu dia akan membawa jersey ini seberapa banyak hari yang boleh, sehingga ada orang meninggalkan dia, mengambil masa balik overall punya timing dia. Still in the yellow jersey, Mathieu van der Poel leading the Tour de France for a third day. Julien Alaphilippe in... Inilah maksud saya. Nampak tak? Ini adalah kiraan masa dia. 6 saat ke 8 saat. Okey, yang tadi kita cerita tu. Okey, lepas itu hari peringkat kedua, peringkat kedua mungkin di belakang lebih jauh 30 saat, 30. Jadi ini adalah kiraan overall baju kuning. Kiraan baju kuning keseluruhan untuk harian perlumbaan. Okey? Ini adalah overall standing. Ini hanya untuk contender jersey kuning untuk memastikan sentiasa berada di hadapan berbanding dengan rider lain. Inilah adalah kiraan masa dia, ya. In place at 8 seconds. No other changes in the GC, but the green jersey is passed from Alaphilippe to teammate Mark Cavendish. Ini jersey hijau, ya, jersey hijau untuk sprinter. Next up, time trial day. The first of 2 tests against the clock at this Tour de France. A more difficult route than it seems on paper. 27.2 kilometers through the Mayenne region. Hari ini Tamtra Up and down, stage 5, and another ya. chance for the GC to have another shake-up. Stage 4 was all about Mark Cavendish, however. It was all about one of those wonderful stories, a fairy tale, as Cavendish returns to the Tour de France and... Okey. Jadi sedikit sebanyak highlight yang saya cuba berkongsi adalah pengalaman apa yang saya tahu. Jadi dalam video tadi adalah sedikit sebanyak apa yang berlaku di pecahan grup atau timing dia keseluruhan. Jadi malam ini time trial tak berapa benda yang kita boleh faham, cuma timing saja akan mengandungi overall standing mereka. Hari ini adalah cabaran yang cukup bagus untuk overall contender, bermaksud kemungkinan mereka tidak akan menang time trial punya stage sebab dalam 20 lebih kilometer ini, time trial hari ini, stage dia adalah flat, jadi maka sesiapa yang kuat pun juga boleh menang stage winner. Tetapi untuk pemenang keseluruhan yang prospek boleh jadi jersey kuning keseluruhan, mungkin ada dalam 7-8 orang. Mereka adalah contender, adalah juga penting hari ini untuk menjarakkan setiap rider sebanyak yang boleh. Malam ini Tantra ada boring sikit, tetapi kita boleh tahu pemenang yang menggunakan overall basikal Tantra mereka, macam-macam jenis basikal. Hari ini kita boleh lihat macam-macam jenis basikal punya rupa dan weapon mereka adalah mungkin lebih laju, roda lebih bercanggih, roda lebih bagus. Okey, tanpa membuang masa lagi, terima kasih datang kepada live saya, atau boleh repeat watch saya punya Facebook, dan jikalau anda nak tahu lebih mendalam, tinggal pesanan bagi saya. Seterusnya kita akan beritahu mungkin stage yang mungkin dalam stage 8 boleh. Okey, terima kasih, selamat malam dan jaga diri. I will see you my next live untuk perbincangan Tour de France, sebab tengah panas, banyak perlumbaan kita boleh lihat. Sampai kita jumpa lagi. Salam satu Malaysia. Please take care, jaga diri dan be safe, ya.
Selamat malam, selamat petang dan sampai kita jumpa lagi. Bye bye. Thank you.